Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa safihu min khalqihi wa habibuh, addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita direzekikan untuk bertemu pada pagi yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merezekikan kita kemampuan untuk terus mendalami ilmu yang telah diwariskan oleh para ulama sehingga sampai kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesungguhan kita setiap pagi ini akan menjadi asbab untuk dibuka kemampuan memahami ilmu dengan baik dan mampu menjadi orang yang mewarisi perjuangan para nabi dan para rasul yang mengembangkan ilmu Islam itu, insya-Allah biiznillah. Kita masuk pada hadis yang ke-52 pada pagi ini biiznillah subhanahu wa taala. Bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man wala. Bi isnadina ila Syekh Muhammad Idris ibni Abdul Rauf Al-Marbawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i bahril mari wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Wa bi sanadihi ila sayyidina al-imam at-Tirmizi wa minhu ila sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. An ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala haddatsatni Maimunatu qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min ina'in wahidin minal janabah, hasanun sahih. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, telah bercerita akan daku Maimunah katanya, adalah aku mandi aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daripada bejana yang satu daripada junub. Babun fi wudu'ir rajuli wal mar'ati min ina'in wahid. Bab pada menyatakan air sembahyang orang laki-laki dan perempuan dalam bejana yang satu. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah bersuci hadas laki-laki dan perempuan di dalam bejana yang satu, maka iaitu harus jua dengan ijma' al-muslimin, kerana beberapa hadis atas yang demikian itu. Setengah daripadanya ialah hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi ini, iaitu Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma qala haddatsatni Maimunatu qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min ina'in wahidin minal janabah. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, telah bercerita akan daku oleh Maimunah katanya, adalah aku mandi junub aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daripada bejana itu bekas air yang satu daripada mandi junub. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. 225, masalah mandi laki isteri daripada satu bekas. Kata Abu Isa, dan sebagai di dalam hadis pada masalah 224 itulah perkataan umum ulama fiqh, bahawasanya tiada mengapa bahawa mandi laki-laki dan perempuan daripada bejana yang satu. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Ali dan Aisyah dan Anas dan Ummu Hani dan Ummu Sabiyah, maafkan saya, Ummu Subayyah
bukan Sabiyah, Ummu Subayyah, dan Ummu Salamah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Jadi daripada hadis ini menunjukkan tak ada masalah kalau seorang lelaki dan seorang perempuan mandi daripada bejana yang satu. Sebab ada perbahasan yang kita akan lihat, seakan-akan Nabi melarang seseorang daripada seorang lelaki mandi daripada air bekas daripada mandian seorang wanita. Contoh, seorang perempuan dah mandi dalam kolah, dia dah cedok air daripada kolah, jadi ada air yang berbaki dalam kolah. Boleh tak orang lelaki mandi daripada air kolah tersebut, mandi daripada air yang bersisa dan berbaki daripada mandian seorang wanita? Jadi hadis yang kita sedang pelajari ini menunjukkan tiada masalah. Sebab Sayyidatuna Ummu Maimunah dan baginda Nabi SAW mandi daripada bekas yang sama. Ini akan membawa kepada Sayyidatuna Ummu Maimunah ambil air, menyebabkan air yang berbaki dalam bejana tersebut bekas mandian beliau, kemudian diambil pula oleh baginda Nabi. Maka ini menunjukkan tiada masalah. Baik, bab yang seterusnya, bab yang bercanggah pula dengan bab yang telah kita bincangkan sebelum ni. Baik, hadis yang ke-53. Cuma para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat dalam syarahan nanti, ada satu hadis yang didatangkan oleh Al-Imam Tirmizi di dalam syarahan, tetapi beliau tidak pula meletakkan hadis ini sebagai hadis besar. Hadis yang dalam kitab kita terus Anil Hakam Ibni Am, betul kan? Ada tak An Abi Hajib? Tak ada. Okey, nanti kita akan lihat, cuba lihat masalah yang ke-226. Masalah 226, maka demikian bunyinya, An Abi Hajib an rajulin min Bani Ghifar qal. Ada hadisnya kan? Menunjukkan hadis ini tidak didatangkan sebagai hadis besar. Sedangkan kalau kita dah melihat kitab Bahrul Mazi, hadis yang beliau akan nyatakan dalam bab-bab kecil ini, beliau akan keluarkan sebagai hadis besar. Menunjukkan ada satu hadis yang tertinggal dalam cetakan Bahrul Mazi. Hadis itu adalah hadis yang berada pada bab yang ke-226. An Abi Hajib an rajulin min Bani Ghifarin qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an fadli tahuril mar'ah. Hadis ini kalau mengikut adat Al-Imam Syekh Muhammad Idris, beliau akan datangkan sebagai hadis besar. Sebab memang hadis ini hadis perbincangan, tetapi beliau tidak mendatangkan dalam Bahrul Mazi. Maknanya berlaku hadis ini tertinggal. Jadi siapa nak catat-catat, siapa nak catat-catat. Jadi hadis yang tertinggal ni sepatutnya menjadi hadis yang ke-53. Manakala hadis yang ke-53 dalam kitab kita sepatutnya menjadi hadis yang ke-54. Siapa nak catat-catat, tak nak catat tak apa. An Abi Hajibin an rajulin an Abi Hajibin, dalam buku kita pun ada, cuma saya datangkan terjemahnya nanti. An Abi Hajibin an rajulin min Bani Ghifarin, an rajulin min Bani Ghifarin qal naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an fadli tahuril mar'ah, an fadli tahuril mar'ah. An Abi Hajibin an rajulin min Bani Ghifarin qal naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an fadli tahuril mar'ah. Baik, terjemahan dia ini bukan daripada Syekh Idris lah, cuma saya petik juga daripada Syekh Idris dalam apa yang beliau datangkan selepas ni pada bab yang ke-226. Terjemahan dia, moga-moga inilah terjemahan yang dikehendaki oleh Syekh Idris, daripada Abi Hajib, daripada seorang laki-laki. Daripada, siapa nak catat-catat daripada Abi Hajib, daripada seorang laki-laki
daripada Bani Ghifar. Saya baca sekali lagi. Daripada Abi Hajib, daripada seorang laki-laki daripada Bani Ghifar. Katanya, telah menegah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daripada lebih air daripada bersuci perempuan. Okay, kita baca sekali lagi hadisnya dan terjemahnya sekali. Hadis yang ke-53 sepatutnya, an Abi Hajibin an rajulin min Bani Ghifarin radhiyallahu ta'ala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an fadli tahuril mar'ah. Daripada Abi Hajib, daripada seorang laki-laki daripada Bani Ghifar, katanya telah menegah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daripada lebih air daripada bersuci perempuan. Hadis yang ke-54 yang pada buku kita, hadis yang ke-53, Anil Hakam ibn Amr al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha ay yatawadda ar-rajulu bi fadli tuhuril mar'ah. Dalam buku kita tuhur kan? Tapi dalam Sunan At-Tirmizi yang ditahqiq oleh Jam'iyah Al-Maknas Al-Islami, tahur bi fathhi ta, bukan bi dhammati ta. Begitu juga yang ditahqiq oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Cuma Syekh Idris membariskan dengan dhammah. Anil Hakam ibn Amr al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha ay yatawadda ar-rajul bi fadli tuhur, la'alla sawab tahuril mar'ah atau qal bi su'riha, hasan. Daripada Hakam bin Amr al-Ghifari bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menegah ia akan mengambil wuduk laki-laki dengan lebih daripada bersuci perempuan atau sabdanya dengan baki-bakinya. Jadi dua hadis ini bercanggah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Maimunah, makcik kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang menyatakan bahawa beliau selaku isteri baginda Nabi telah mandi bersama-sama dengan Nabi dengan berkongsi satu bejana. Macam kita berkongsi satu tong tu, satu tong air. Nabi cedok, beliau pun cedok daripada air yang sama, cedok. Jadi menyebabkan bila beliau mencedok air menggunakan gayung contoh, mencedok atau menggunakan tangan beliau, cedok air daripada air dalam tong tadi, air dalam tong yang berbaki itu dianggap lebihan bersuci, air lebih bersuci Sayyidatuna Ummu Maimunah. Kemudian Nabi pun guna pula air yang sama. Jadi menunjukkan Nabi menggunakan air lebihan bersuci seorang wanita. Manakala bab yang sedang kita nak belajar ini menunjukkan Nabi melarang perkara tersebut. Jadi bagaimanakah pandangan para fuqaha dalam memahami dua hadis yang bercanggah secara zahirnya ini? Kita akan lihat. Babun fi karahiyati fadli tahuril mar'ah. Babun fi karahiyati fadli tahuril mar'ah. Bab pada menyatakan tegah bersuci air lebih daripada bersuci perempuan. 226, bab pada menyatakan tegah bersuci air lebih daripada bersuci perempuan. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, apabila perempuan telah bersuci, yakni mandi hadas besar, maka ada lebih air mandinya, adakah harus laki-laki buat mandi akan dia? Maka dengan hadis ini dan dengan perkataan ulama, tahulah akan hukumnya. Maka hadis ini telah dikeluarkan oleh Tirmizi, demikian bunyinya. An Abi Hajibin an rajulin min Bani Ghifar radhiyallahu ta'ala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an fadli tahuril mar'ah. Diriwayatkan daripada Abi Hajib, daripada seorang laki-laki daripada Bani Ghifar radhiyallahu ta'ala anhu,
Namanya Al-Hakam Ibnu Amr Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, katanya telah menegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada menggunakan lebih air daripada bersuci hadas perempuan. Dan satu lagi hadis riwayat Tirmizi, anil Hakam Ibni Amr Al-Ghifari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha ay yatawadda ar-rajulu bi fadli tahuril mar'ah aw qala bi su'riha. Diriwayatkan daripada Al-Hakam Ibni Amr Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegah ia bahawa mengambil air sembahyang laki-laki dengan lebih air bersuci perempuan, atau sabdanya dengan baki air dalam bekasnya. 227 masalah bersuci dengan air lebih perempuan dan hukum tegahnya. Kata Abu Isa, dan telah ditegahkan oleh setengah daripada ulama fiqh mengambil, Allah sawab mengambil, ya. Dan telah ditegahkan oleh setengah daripada ulama fiqh mengambil air sembahyang dengan air lebih daripada bersuci perempuan. Faham ya apa maksud air lebih tu? Maksud dia, dalam tong ada air, orang perempuan cedok air dalam tong tu, dia pun mandi untuk tujuan mandi junub. Jadi air yang masih berbaki dalam tong tu, itu dipanggil air lebih, bersuci wanita tadi. Dan telah ditegahkan oleh setengah daripada ulama fiqh mengambil air sembahyang dengan air lebih daripada bersuci perempuan. Dan ialah perkataan Ahmad dan Ishaq, telah menegah keduanya bersuci lebih air bersuci perempuan. Dan tiada memikir keduanya. Tiada memikir maksud dia tidak bermazhab ataupun tidak berpandangan, Dan tiada memikir keduanya dengan baki-baki bersuci perempuan akan tiada mengapanya. Dan tiada memikir keduanya dengan baki-baki bersuci perempuan akan tiada mengapanya. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua kalimah di sini, iaitu kalimah bersuci dan kalimah tiada. Allah sawab, perlu diubah sedikit dari segi kalimah ni supaya terjemahannya lebih mesra dengan teks asal bahasa Arab. Kalau kita lihat dalam teks bahasa Arab, dalam Sunan At-Tirmizi berbunyi, walam yaraya bi fadli su'riha ba'sa. Walam yaraya bi fadli su'riha ba'sa. Apa dia su'? Di sana ada fadl. Fadl ni lebih. Fadli tahurihi. Fadli tahur maksudnya air lebih daripada bersuci. Dia cedok air daripada tong. Air lebih dalam tong tu dia panggil fadlu tahur. Manakala su', kita pun dah dapat hadis musalsal daripada Syekh Ahmad pada 5 Syawal baru ni. Pada 1 Syawal baru ni, iaitu hadis musalsal su'rul mu'min syifa. Su' maknanya air bekas minuman. Contoh ni air, bismillah, contoh tafadhal ya akhi. Sekarang saya dah minum, jadi air baki ni dia panggil su'. Dalam maknanya Al-Imam Ahmad dan Ishaq tidak membenarkan, berdasarkan teks Al-Imam Tirmizi, Imam Ahmad dan juga Imam Ishaq bin Rahuyah tidak membenarkan seorang lelaki berwudu atau mandi junub daripada air berbaki dalam tong setelah air dalam tong itu digunakan oleh seorang perempuan. Walam yaraya bi fadli su'riha ba'sa. Dalam masa yang sama, kedua-dua ulama ni tidak pula beranggapan air lebih minuman seorang wanita itu ada masalah. Mereka tidak berpandangan air lebih minuman wanita bermasalah. Maknanya kalau seorang perempuan minum air gini, air lebih itu adakah bernajis? Tidak bernajis. Boleh tak digunakan untuk bersuci? Tidak ada masalah. Sebab diminum dia bukan berhadas.
dia bukan menggunakan air tadi untuk tujuan mengangkat hadas, dia tujuannya untuk minum. Bermaksud kalimah bifadli su'riha ini diterjemahkan oleh Syekh Idris dengan baki-baki bersuci perempuan. Jadi ada sedikit secara zahir macam tidak kena antara terjemahan dengan teks asal. Jadi saya cadangkan, wallahu alam, ditukar kalimah bersuci itu dengan bekas minuman. Bersuci itu dengan baki-baki bersuci. Kalimah bersuci ni saya cadangkan ditukar kepada bekas minuman. Bekas minuman. Sahabat dapat sekejap je tak? Senang dapat tak? Alhamdulillah. Maknanya ayat penuhnya akan berbunyi, dan tiada memikir keduanya, iaitu Imam Ahmad dan juga Imam Ishaq, dengan baki-baki bekas minuman perempuan akan tiada mengapanya. Saya merasakan kalimah tiada tu sepatutnya ditiadakan. Kalimah tiada tu ditiadakan. Sebab kalau ikut apa yang diterjemahkan oleh Syekh Idris, dan tiada memikir akan tiada mengapa. Maksud dia mengapa? Sebab nafyun nafi isbat. Mereka tidak memikir akan tiada mengapa. Maksudnya dia memikirkan benda ni ada benda. Tak betul. Nampak tak? Contoh, saya tidak bersetuju. Maksud dia apa? Saya bersetuju. Okay? Saya tidak bersetuju. Saya tidak bersetuju. Maksudnya saya bersetuju. Nafyun nafi isbat. Jadi saya tidak memikir bahawa benda ni tidak mengapa. Saya tidak memikir bahawa benda ni tidak mengapa. Benda ni ada mengapanya. Benda ni ada masalahnya. Jadi kalaulah ikut terjemahan, kalau ikut teks asal bahasa Arabnya, walam yaraya bi fadli su'riha ba'sa. Maksudnya dia akan jadi, dan tiada memikir keduanya dengan baki-baki bekas minuman perempuan akan mengapanya. Maksudnya dia tidak memikir mengapanya. Maksudnya tidak mengapa. Okey? Jelas tak apa yang saya ingin sampaikan? Sebab kalau diadakan kalimah tiada itu menunjukkan air bekas minuman wanita ni dah ada benda, tak boleh digunakan untuk tujuan bersuci. Ada benda, maksudnya tidak selamat. Tetapi kalau mereka tidak memikirkan bahawa benda ni ada masalah, makanya tiada masalah. Jadi saya mencadangkan kalimah tiada itu ditiadakan. Kalau kita nak tukar sikit, kita tulis tiada tu dengan kalimah akan. Kalau nak diseragamkan sikit, kita tukar kalimah tiada tu kepada kalimah akan. Jadi ayatnya akan bunyi, dan tiada memikir keduanya dengan baki-baki bekas minuman perempuan akan mengapanya. Tiada mengapa. Kata Nawawi, adapun hadis tegah, iaitu hadis Al-Hakam Ibnu Amr ini, maka telah berkata ulama padanya dengan beberapa perkataan. Pertamanya, bahawasanya dhaif, telah mendhaifkan dia oleh imam-imam hadis, setengah daripadanya Al-Bukhari dan lainnya. Ini jawapan pertama. Kenapa tak dipegang hadis Al-Hakam? Kerana hadis ini dhaif. Dan bercanggah pula dengan hadis sahih sebelum ini. Yang keduanya, bermula yang dikehendaki tegah daripada air lebih-lebih perempuan itu ialah air yang titik dan gugur. Tak ala sawab, gugur. Maksudnya kaf yang kedua tu ditambah titik, jadi huruf ga. Yang keduanya, bermula yang dikehendaki tegah daripada air lebih-lebih perempuan itu ialah air yang titik dan gugur daripada anggotanya, kerana air itu musta'mal. Okey, jelaslah. Kalau itu maksud baginda Nabi dalam hadis ini, maknanya difahami dengan jelas. Sebab bukan sekadar orang perempuan, orang lelaki yang air menitik daripada anggota wajibnya ketika dia berwuduk. Contoh, dia basuh muka kali pertama. Basuh muka kali pertama adalah wajib. Ketika berwuduk, maka air yang menitik daripada bekas basuhan pertama itu adalah air musta'mal. Berbeza kalau dia basuh muka kali kedua, air yang menitik itu tidak musta'mal, bolehlah ditadah, lalu dijadikan sebagai air basuhan tangan, tak ada masalah.
Cumanya air yang menitik pada basuhan kali pertama itu adalah air musta'mal. Jadi Nabi tegah seorang lelaki daripada menggunakan air yang menitik daripada anggota seorang wanita ketika wanita tadi menggunakan air untuk tujuan bersuci. Dari segi hukum fiqhnya tak ada beza, lelaki pun begitu, perempuan juga begitu. Yang ketiganya, bahawasanya tegah itu ialah tegah sunat dan afdal, wallahu a'lam. Jadi tegah dari sudut afdalnya tak payahlah mandi daripada air bekas dalam tong tadi. Dari segi afdalnya, ini pendapat ulama yang ketiga. Jadi berbeza para ulama dalam memahami hadis Sayyidina Al-Hakam. Kita masuk hadis yang ke-55 atau hadis yang ke-54 pada cetakan kitab Bahrul Madhi. Masa selepas ni saya akan sebut hadis 55, iaitu hadis yang ke-54. Hadis yang ke-57 iaitu hadis yang ke-56. Begitu sebab kita dah tambah satu hadis dalam cetakan 55. Ani Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جفنة فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتوضأ منه فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا قال إن الماء لا يجنب حسن صحيح. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, telah mandi setengah daripada isteri Nabi. Setengah daripada isteri Nabi, sebahagian. Telah mandi setengah daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam pasu besar. Maknanya dalam tempayan besar, pasu besar, maknanya kita anggap macam pasu bunga tu besar. Jadi dia macam tempayan lah, jafnah. Maka menghendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa mengambil wuduk ia daripadanya, iaitu daripada jafnah, daripada tempayan besar tadi. Maka kata isteri baginda Nabi yang mandi tadi, ya Rasulullah, bahawasanya adalah aku junub. Yang saya mandi tadi, saya mandi junub. Jadi air itu air bekas mandian junub saya. Air yang dalam pasu saya cedok untuk saya mandi. Jadi air itu sisa mandi saya. Sabdanya bahawasanya air itu tiada junub ia. Babur rukhsati fi zalik. 228, bab pada menyatakan maaf pada memakai air lebih bersuci perempuan. Ejanya bersuci, kalau kira-kiranya patutnya macam ada ya lah. Tapi macam kita sebut sebelum ni, mazhab Jawi senang, asal faham ahlan wa sahlan. Sebab kalau kita kata Syekh salah tulis, tak sedap sikit lah kan. Walaupun maknanya mungkin ya tu tertinggal tu, tapi sebab kena Jawi ni luas, mudah dan yassiru wala tu'assiru, maka bersuci selesai. Jadi kita fahamnya gitu. Macam eja bumi dulu kan, bawa mim bom. Tapi orang dulu bawa mim bumi. Jadi sin waca suci ataupun suci. Selesai. Bab pada menyatakan mengapa pada memakai air lebih bersuci perempuan. Bab pada maaf Bab pada maaf pada memakai air lebih bersuci perempuan. Ketahuilah ya saudaraku, adalah kemudian daripada telah dikeluarkan oleh Tirmizi akan hadis tegah bersuci laki-laki dengan air lebih perempuan, maka ia hendak mendatangkan hadis maaf yang demikian itu. Maksudnya hadis yang mengatakan tiada masalah bersuci dengan air lebih wanita. Kata Tirmizi, Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma qala اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جفنة. Telah diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, telah mandi setengah daripada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam satu pasu besar cangah mulutnya. Apa pula cangah ni tuan-tuan? Qala qamusud diwan. Kalau kita qala lisanul Arab ni, qala qamusud diwan. Cangah bermaksud terbuka luas, terlopong. Kenapa tercangah mulut tu? Gitu terlopong.
Maknanya dia sejenis pasu besar yang bukan hujung dia kecil, tapi hujung dia terbuka. Maksudnya kita boleh kata macam tempayan gitulah. Kalau bahasa kita mungkin tempayan, Cangah bermulut besar, terbuka luas, terlopong. Okey. Telah mandi setengah daripada isteri-isteri Nabi SAW di dalam satu pasu besar, cangah mulutnya. Fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yatawadda minhu, maka menghendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa mengambil air sembahyang daripada bakinya yang di dalam pasu itu. Faqalat ya Rasulullah inni kuntu junuba, maka kata isterinya yang mandi itu, ya Rasulullah, bahawasanya adalah aku berjunub. Yakni air mandi yang lebih di dalam pasu itu ialah air lebih daripada mandi junubku. Qal innal ma'a la yujnib, sabdanya sallallahu alaihi wasallam bahawasanya air itu tiada ia junub. Yakni tiadalah air lebih itu jadi menegahkan daripada mempergunakannya dengan sebab orang yang mandi junub. Kata Abu Isa, bermula hadis ini ialah hadis hasan lagi sahih. 229 masalah bersuci dengan air lebih perempuan dan hukum maafnya. Kata Syafi'i di dalam Al-Um. Okey, para hadirin rahmati Allah, manusia kita sebanyak mengambil kalam Al-Imam Syafi'i daripada kitab Al-Um. Cuma dari segi apa yang disebut oleh Fadilatul Syekh Said bin Syafi'i rahimahullah, hafizahullah subhanahu wa taala, kata beliau, kitab Al-Um pada hari ini sudah bukan lagi dibaca. Kerana apa? Kerana bahasa Al-Um adalah bahasa yang tinggi. Kitab Al-Um itu daripada ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i yang begitu dalam bahasanya. Jadi menyebabkan kalau kita baca, kita hanya nampak selapis saja. Oleh kerana itulah hari ini untuk kita mengetahui hukum-hukum hakam fiqh dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, kita rujuk kitab-kitab kalangan ashab. Kita buka contohnya kitab Minhajut Talibin ataupun kitab Raudatul Talibin ataupun Al-Majmu'. Kerana kitab yang mutaakhirin dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, mereka berperanan untuk memahami apakah sebenarnya maksud Al-Imam Asy-Syafi'i. Kerana Al-Imam Asy-Syafi'i kadang-kadang ucapannya zahir bercanggah. Jadi bagaimana cara penyelesaiannya? Adakah bercanggah sungguh? Adakah ucapan ini qaul qadim ataupun jadid? Atau sebenarnya bercanggah sungguh? Atau sebenarnya tidak bercanggah? Sekarang ni Imam Syafi'i masukkan dengan ucapan yang pertama pada bab sekian-sekian, manakala ucapan yang kedua pada bab yang tertentu, pada bab yang lain. Jadi menyebabkan hari ni kalau ada orang, saya tak nak baca kitab-kitab kecil-kecil ni, saya nak baca Al-Um tu, boleh nak baca, tak ada masalah. Tetapi ucapan ataupun pembacaan dia itu tidak dianggap sebagai pembacaan yang muktamad. Sebab ada pendapat Imam Syafi'i dan Al-Um yang difahami oleh para ulama dengan kefahaman yang lain. Cuma Syekh Idris banyak meriwayatkan daripada Al-Um. Kata Syafi'i dalam Al-Um, kemudian daripada ia mengeluarkan beberapa hadis atas kelakuan Nabi, laki isterinya mandi dalam bejana yang satu pada babu fadlil junubi wa ghairihi, katanya, dan dengan inilah kita ambil. Maksudnya tak ada masalah seorang lelaki mandi daripada air bekas basuhan, daripada air yang bersisa daripada mandian seorang wanita. Dan dengan inilah kita ambil, maka tiada mengapa bahawa mandi junub dan haid. Maka tiada mengapa bahawa mandi junub dan haid. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sana ada beberapa kalimah yang tertinggal. Kalau kita murajaah kembali kitab Al-Um, ucapan di dalam Al-Um adalah fala ba'sa ay yaghtasila bi fadlil junubi wal haid. Fala ba'sa, maka tiada mengapa, ay yaghtasila, maka tiada mengapa bahawa mandi, okey, bi fadlil junub wal haid. Maka tertinggal kalimah bi fadli dari segi terjemahannya. Okey, bi fadlil junubi wal haid. Fala ba'sa ay yaghtasil bi fadlil junubi wal haid. Jadi terjemahannya dengan ada tambahan daripada kita,
Ayat penuhnya berbunyi, dan dengan inilah kita ambil, maka tiada mengapa bahawa mandi, tuan-tuan tambah selepas kalimah mandi tu, dengan air lebih daripada bersuci, dengan air lebih daripada bersuci orang yang, panjang pula terjemahannya, dengan air lebih daripada bersuci orang yang. Boleh Jadi ayat penuhnya akan berbunyi, dan dengan inilah kita ambil, maka tiada mengapa bahawa mandi dengan air lebih daripada bersuci orang yang junub dan haid. Dia akan jadi sempurna kembali terjemahannya, dengan catatan kalimah bersuci itu tambahan daripada saya. Sebab dalam teks asalnya adalah fala ba'sa ayyagtasila bi fadlil junubi wal haid. Jadi kalau terjemahan betul-betulnya, maka tiada mengapa bahawa mandi dengan air lebih daripada orang yang junub dan haid. Itu saja. Tapi kefahaman yang dimaksudkanlah bukan semata-mata mandi orang junub tu, tetapi mandi bersuci orang junub, iaitu mandi wajib dia, atau tujuan untuk dia dia berwuduk, air lebih daripada air wuduknya. Dan dengan inilah kita ambil, maka tiada mengapa bahawa mandi dengan air lebih daripada bersuci orang yang junub dan haid, kerana bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi ia dengan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha daripada bejana bekas. Maksudnya bejana tu maknanya bekas, yang satu daripada mandi junub. Maka tiap-tiap seorang daripada keduanya mandi dengan lebih kawannya, dan bukannya haid itu pada tangan, dan tiada najis orang yang mukmin. Maknanya najis bukan pada tangan, bukannya berada pada tangan orang yang berhaid. Sebab orang haid bila mandi dia akan cedok. Adakah haid dia itu pada tangan? Tidak, haid dia pada kemaluan. Maksudnya dia cedok dengan tangan, tangannya tidak bernajis. Dalam keadaan orang mukmin itu bukannya bernajis, melainkan kalau memang masa dia cedok tu tangan dia bernajis sungguh, maka ketika itu bernajislah air yang kurang daripada 2 kulah yang dicedok oleh wanita tadi. Jadi oleh kerana masing-masing pakat cedok, bila Nabi cedok, jadi air berbaki tu cedokkan Nabi, air berbaki cedokkan Nabi. Bila Sayyidatuna Aisyah cedok, maka air yang berbaki dalam bekas tadi adalah air bekas bersuci Sayyidatuna Aisyah. Kemudian Nabi ambil, maka menunjukkan tiada masalah seorang lelaki menggunakan sisa air basuhan seorang wanita yang berjunub, dan juga seorang wanita yang juga tiada masalah untuk mandi daripada sisa lelaki yang berjunub. Apa tiba ni? Kalau ada orang sebut pada kita, ni jawapan dia. Okey. Sebab tegah memakai air pada setengah kelakuan dan tidak tegah pada setengah kelakuan ialah kerana menurut, kita kata menuruh, menuruh. Allah SWT ada ta tu, ada titik pada huruf ha tu, jadi ta marbutah. Sebab tegah memakai air pada setengah kelakuan dan tidak tegah pada setengah kelakuan ialah kerana menurut perintah Allah. Ini cara kefahaman al-Imam Asy-Syafi'i. Maknanya min sabilil afdal ala hasab ma fahimnahu min kalamil Imam Syafi'i min sebab tegah memakai air pada setengah kelakuan dan tidak tegah pada setengah kelakuan ialah kerana menurut perintah Allah. Kata Nawawi, bermula bersuci perempuan dengan lebih air mandi laki-laki itu, maka ialah harus dengan ijma' bila khilaf. Maka adapun bersuci laki-laki dengan lebih air mandi perempuan, maka ialah harus di sisi kita Syafi'i dan di sisi Malik dan Abi Hanifah dan segala jumhur ulama. 230 masalah air mandi di dalam bilik mandi khalwah. Sebab kadang-kadang mungkin ada orang mandi depan-depan orang, dia suami isteri contoh, dia mandi di ruang hadapan. Mungkin contohnya saya buat satu contoh, mungkin tuan-tuan tak tergambar macam cara tu. Dia ada cara, contoh katakan
Benda ni mungkin berlaku pada orang yang berkahwin. Dia ada anak, tiba-tiba anak dia hantam ruang hadapan, ruang tamu. Dia bantainya, buang air di situ. Jadi si isteri dan suami pun jenuhlah mencuci. Bila mencuci, dah halang-halang kita ni, baik kita mandi tu kat depan. Senang sambil-sambil kita mandi, sambil-sambil kita buang najis, cuci terus. Jadi menyebabkan lelaki dan perempuan itu mandi bukan secara sembunyi-sembunyi, tapi secara terang-terangan. Persoalan kita nak bincang ni, orang perempuan kalau mandi seorang-seorang dan ambil air yang berbaki daripada tong air itu dia dianggap bernajis atau tidak, boleh digunakan atau tidak. Ini perbahasan dia. Ini perbahasan dia. Masalah air mandi di dalam bilik mandi khalwah. Telah berkata Nawawi, tiada mengapa bersuci dengan air lebih perempuan, sama ada ia mandi hadasnya di dalam bilik, iaitu kamar mandi, atau di luar kamar. Telah berkata setengah daripada ashab kita, dan tiada makruh pada yang demikian itu, kerana beberapa hadis yang sahihah yang warid dengannya. Dan telah berjalan Ahmad bin Hanbal dan Daud, iaitu Daud Al-Zahiri, kepada bahawasanya apabila masuk mandi perempuan di dalam kamar dan menggunakan air di dalamnya, maka air lebih daripadanya tiadalah harus dipakai bersuci dengannya oleh laki-laki. Ini kefahaman daripada hadis yang difahami oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau wanita tu mandi dalam bilik air, ditutup pintu, kalau kita tengok tak apalah. Katakan seorang suami melihat seorang isteri mandi secara terang-terangan, maka air itu tidak dianggap air yang digunakan oleh wanita secara sunyi-sunyi. Tapi kalau dia tutup pintu, dia cedok air daripada tong air dalam tong yang berbaki itu macam mana? Dalam keadaan wanita tadi mandi untuk tujuan mengangkat hadas. Jadi di sisi mazhab kita tak ada masalah lah. Sebab yang penting air dalam tong tu belum lagi jadi musta'mal. Tapi kalau dia rendam badan di dalam tu, contoh saya buat contoh, tong kurang lebih 2 kulah. Cuma wanita tadi dia belajar fiqh, dia belajar hukum fiqh, dia tahu selagi tak niat maka tak terangkat hadas. Jadi dia masuk dalam tong tu, dia masuk dalam tong air, kemudian dia menyelam, habis semua badan dia dalam tong tadi. Ketika dia niat, saja aku mengangkat hadas besar. Dalam keadaan sebelum tu najis-najis dalam badan dia adalah, kalau ada najis-najis dia dah bersihkan semua. Dia masuk dalam tong tadi, dalam keadaan dia bersih, suci, tak ada najis langsung, cuma dia ada hadas besar. Dia pergi masuk dalam tong tersebut, dia tak niat lagi. Dia bukan celup kaki terus niat, tak. Sebab kalau dia celup kaki, dia niat, seluruh air dalam tong jadi musta'mal. So bahagian baki badan dia tidak boleh terangkat hadas besar. Tapi dia tak niat, dia masukkan semua badannya dahulu, dia tenggelamkan badan dia menyelam. Ketika seluruh badan dia masuk dalam air tong tadi, baru dia berniat. Maka ketika itu air dalam tong tadi telah mengangkat seluruh hadas besar wanita tadi. Cuma dia masih lagi air mutlak, sebab wanita tadi tak keluar dari tong lagi. Bila wanita itu keluar dari tong, maka air daripada tong itu merupakan air yang terpisah daripada anggota wanita tadi. Jadi seluruh air dalam tong tadi menjadi musta'mal ketika wanita itu keluar. Jadi kalau begitu keadaannya, kalau begitu perangai isteri seseorang itu, maka suaminya tak boleh nak ambil dah wuduk apa semua dalam air yang dalam tong tu, sebab air tong tu semuanya sudah menjadi musta'mal. Isu dia wanita ni tak buat begitu, dia cedok mandi. Jadi bila dia cedokan itu sama ada menggunakan gayung atau guna tapak tangan dengan niat menjadikan tapak tangan dia sebagai gayung, maka mencedok air tidak menyebabkan air dalam tong itu menjadi musta'mal. Cuma air yang terjatuh daripada anggota wanita yang mandi junub itu yang menjadi musta'mal. Jadi kalau suami dia pergi gatai menadah air isteri dia mandi, kenapa ni bang? Saja rindukan awak. Macam tu gatai apa benar si suami tadi. Dia pergi tadah air bekas mandi isteri dia tadi, mana dia nak ambil wuduk? Tak boleh lah, sebab air itu adalah air musta'mal. Jadi mazhab Syafi'i mudah. Cuma dalam mazhab Imam Ahmad dia bezakan. Kalau wanita tadi mandi seorang-seorang dalam bilik air,
Maka ketika itu air yang ada dalam tong tadi, walaupun wanita tadi cedok je, dia tak menyelam dalam air tu, dia cedok je, air dalam tong tersebut tidak boleh digunakan lagi, ya. Sebab dia mandi sembunyi-sembunyi. Dan diriwayatkan ini daripada Abdullah ibnu Sarjis. Dalam kitab kita daripada Ibnu Sarjis, Jadi saya cadangkan ditambah kalimah Abdullah sebelum kalimah Ibnu Sarjis, kerana dalam teks asal Imam Nawawi disebut waruya hadza an Abdullah ibni Sarjis. Ada kalimah Abdullah di situ. Jadi la'alla sawab ada tambahan kalimah Abdullah. Namun tidak mustahil Syekh Idris Al-Marbawi merujuk nuskhah Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim yang tidak ada kalimah Abdullah, dan makna dia tidak menjadi masalah. Ibnu Sarjis iaitu Abdullah ibnu Sarjis. Dan diriwayatkan ini daripada Abdullah ibnu Sarjis dan Al-Hasan Al-Basri. Dan telah ada satu lagi kalimah yang tidak ada dalam teks kita, namun saya rasa kalimah ni sepatutnya ada, kerana teks asal berbunyi waruya hadza an Abdullah ibni Sarjis wal Hasan Al-Basri waruya an Ahmad rahimahullahu ta'ala kamazhabina. Cuma kalimah ni tak diterjemahkan, waruya an Ahmad rahimahullahu ta'ala kamazhabina. Jadi saya cadangkan ada beberapa petikan yang kita tambah untuk menjadikan teks asal kena dengan terjemahan. Cadangan terjemahan sayanya adalah dan telah diriwayatkan, siapa nak catat? Dan telah diriwayatkan daripada Ahmad rahimahullah ta'ala, dan telah diriwayatkan daripada Ahmad rahimahullahu ta'ala seperti mazhab kita. Seperti mazhab kita. Dan telah diriwayatkan daripada Ahmad rahimahullahu ta'ala seperti mazhab kita. Maksudnya Imam Ahmad, pendapat beliau yang biasa disebut oleh para ulama adalah wanita yang mandi seorang-seorang dalam bilik, air yang dalam tong menjadi musta'mal, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Namun ada satu lagi pendapat yang juga dinisbahkan kepada Imam Ahmad seperti mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Dia air tu tak jadi musta'mal. Wanita tu mandi dalam bilik ke, mandi di depan suami dia ke, tetap air tadi tidak menjadi musta'mal berdasarkan satu qaul lagi yang dinisbahkan kepada Al-Imam Ahmad. Jadi Al-Imam Ahmad ada dua pendapat dalam masalah ini. Kenapa sampai dua pendapat? Biasalah ijtihad. Oleh ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Pendapat yang pelbagai daripada seorang mujtahid menunjukkan betapa dia amanah dalam menyampaikan. Sekali dia pendapat begini, setelah dia berijtihad pendapat begini, tiba-tiba dia fikir balik, salah pendapat ni, dia sebut balik pendapat yang lain untuk mengatakan pendapat yang kedua adalah betul, yang pertama adalah salah. Tiba-tiba dia rasa tak pendapat yang pertama betul balik, maka dia sebut lagi, menunjukkan itulah tugas seorang mujtahid, menyatakan hukum dan tidak perlu malu dalam menyatakan kesilapan. Silap dia di sisi dia pada ijtihad dia. Berarti Imam Syafi'i ada qaul qadi, ada qaul jadid. Ada orang kata apa ni nampak sangat tidak sabat dalam mempertahankan pandangan. Dia bukan isu sabat tak sabat. Ini bukan isu sabat tak sabat dalam mempertahankan pandangan. Tetapi bila seseorang itu menyedari bahawa pandangan dia ada salah, maka dia kena perbetulkan pandangan dia, walaupun dia pernah menyebut tersebut. Biarlah orang kata apa pun, cakap tak sebut bikin ke apa, yang penting kebenaran tetap kebenaran. Al-haqqu ahaqqu ayyuttaba'. Kebenaran lebih patut untuk diikuti. Cuma bila Imam Syafi'i ada qaul qadim, qaul jadid, qaul qadim itu adalah salah di sisi Imam Asy-Syafi'i, jadid itu yang betul si Al-Imam Asy-Syafi'i. Namun bila kita cek balik, qaul qadim Imam Syafi'i itu adalah pandangan para ulama dalam mazhab yang lain. Jadi memang sebenarnya adalah masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i ada beberapa pendapat yang ashab memilih pendapat al-qadim. Contoh waktu maghrib berdasarkan sebahagian pandangan. Okey, kita baca penuh balik supaya ayatnya lebih teliti. Dan diriwayatkan ini daripada Abdullah ibnu Sarjis dan Al-Hasan Al-Basri, dan telah diriwayatkan daripada Ahmad rahimahullahu ta'ala seperti mazhab kita, dan diriwayatkan daripada Al-Hasan dan Sa'id ibnul Musayyab
akan makruhnya daripada memakai lebih air itu semata-mata. Maknanya makruh secara mutlak. Semata-mata tu yang makruh secara mutlak. Maknanya ada pendapat kata seperti mazhab kita, mutlak air itu adalah suci, tiada makruh. Pendapat Imam Ahmad pula kata kalau dia sunyi-sunyi makruh. Maknanya apa maksudnya? Kalau dia sunyi-sunyi, air tadi jadi tak boleh digunakan, seakan-akan jadi musta'mal. Kalau dia mandi depan suami dia, air itu tidak menjadi musta'mal. Mazhab yang ketiga pula makruh terus mutlaqan. Dia mandi depan suami ke, dia mandi seorang-seorang ke, boleh guna tetapi makruh. Ini pendapat yang ketiga. Dan bermula bang Mukhtar, bukan bang tu yang la Allah sawab. Dan bermula yang Mukhtar, yang terpilih, maksud dia yang Mukhtar yang terpilih, ialah perkataan jumhur, kerana segala hadis yang sahihah pada menyebutkan bersuci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta segala isterinya, dan tiap-tiap daripadanya keduanya memakai lebih air kawannya dan tiada memberi bekas kerana bilik. Dan tiada memberi bekas kerana bilik. Maksudnya kalau lihat dari segi hadis, Nabi sendiri mandi bersama-sama dengan isteri. Dari sudut yang lain, kenapa pula kalau dia mandi seorang-seorang air jadi musta'mal? Kalau mandi depan orang ramai tak ada musta'mal? Apa kaitan bilik dalam menyebabkan hukum berbeza? Jadi ini apa yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi. Maka manakala harus mandi junub dengan air lebih daripada mandi junub perempuan, maka bolehlah pula mengambil air sembahyang dengannya. Dah kalau begitu, air tadi tidak musta'mal, maka boleh digunakan untuk tujuan bersuci. 231. Hari ni kenapa tak berhenti awal? Sebab hari ni hari Sabtu. Hari Sabtu Muhammad tak ada kelas. Jadi tak perlu dicempung beliau. Maka tiada perlu pencempungan pada pagi ni. Okey, kita baca satu lagi, sikit lagi untuk kita habiskan hadis ini. 231. Masalah air orang kafir diperbuat wudu. Air orang kafir, air dalam rumah dia. Contoh kita nak ambil air dia untuk tujuan wudu. Kata Syafi'i, telah berkhabar akan daku. Kalau dalam kitab Al-Um, akhbarana Sufyan ibn Uyainah. La'alla sawab akan kami, bukan akan daku. La'alla sawab lah. Namun sebenarnya tak ada memberikan kesan, sebab ada pendapat para ulama akan hadasana sama makna. Cuma kita terjemahkan secara harfan biharfinya begitu. Disebutkan akhbarana, kita bersebut telah berkhabar akan kami, dalam keadaan tidak menafikan, tidak mustahil. Teks Al-Um yang ada di sisi Syekh Idris Al-Marwawi adalah akhbarani. Namun kita sebut atas dasar apa yang kita jumpa lah. Wallahu alam. Kata Syafi'i, telah berkhabar akan kami Sufyan ibn Uyainah daripada Zaid bin Aslam, daripada bapaknya, bahawasanya Umar bin Al-Khattab mengambil wuduk ia daripada air orang Nasrani di dalam takar Nasrani. Takar ni maknanya dalam tempayan, dalam itulah, dalam benda yang diperbuat daripada tanah liat tu. Takar jarang dengan kalimah ni. Apa dia takar secara tepat? Orang Terengganu guna ke kalimah takar? LMNOPQRST. Takar ni macam bekas tu RST TST GST ST tasbih KS lama tak guna kamu Melayu. LMNOPQRST K lagi taksir, takar, taki, tajuk, takdir, takar, takat, RST, takar. Okey. Takar bekas daripada tembikar
untuk menyimpan cuka, halia dan lain-lain. Takar bekas daripada tembikar, untuk menyimpan cuka, halia dan lain-lain. Buyung, guri. Antara maknanya lagi buyung, guri. Guri ni tempayan lah orang Kedah sebut guri. Maknanya betul lah macam sebut tadi, takar macam tempayan gitu Okey. Baik. Kata Syafi'i, dan tiada mengapa mengambil wuduk dengan air musyrik selama tiada diyakinkan padanya najis. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada beberapa cadangan saya untuk ditambah beberapa kalimah. Sebab dalam teks asal kitabnya berbunyi, wala ba'sa bil wudu' min ma'il musyrik wa bi fadli wudu'ihi. Wala ba'sa bil wudu' min ma'il musyriki wa bi fadli wudu'ihi. Jadi cadangan saya, kata Syafi'i, dan tiada mengapa mengambil wuduk dengan air musyrik. Kita tambah selepas tu, selepas kalimah dengan air musyrik tu kita tambah, tambahannya berbunyi, dan dengan baki air. Dan dengan baki air. Dan dengan baki air untuk dan dengan baki air untuk wudu orang musyrik. Jadi ayat penuh akan bunyi, dan dengan baki air untuk wudu orang musyrik. Dan dengan baki air untuk wudu orang musyrik. Kita baca daripada awal. Kata Syafi'i, dan tiada mengapa mengambil wuduk dengan air musyrik dan dengan baki air untuk wuduk orang musyrik selama tiada diyakinkan padanya najis, kerana bahawasanya bagi air itu suci di sisi siapa-siapa pun ada ia, dan sebagaimana ada ia, melainkan diketahuikan najis telah bercampur akan dia, maka najislah air itu jika kurang daripada 2 kolah. Jadi maknanya air kepunyaan orang musyrik, kita boleh guna air tadi. Kita tengok okey lah, warna pun tak ada bau pelik-pelik, silakan. Melainkan dia yakini sungguh. Dia kata tadi air tu saya kencing tadi dalam air tu. Air pula kurang dulu lah. Ahlan wa sahlan fadal kata. Jadi tak boleh lah, sebab air tadi dah menjadi mutanajis. Jadi air yang dimiliki oleh orang musyrik, kalau diizinkan kita boleh guna air itu untuk tujuan berwuduk, mandi junub dan sebagainya. Bahkan air bekas dia berwuduk. Orang musyrik berwuduk ke? Pelik juga tu tak? Orang musyrik berwuduk ke? Katakan dia berwuduk sekalipun, katakan dia ni memang dia, kita ajak masuk Islam tak mau, tapi dia kata saya suka semayang, saya rasa tenang, tapi saya tak masuk Islam dah. Jadi nak semayang kena ambil wuduk, dia pun ambil wuduk. Dia ambil wuduk betul dia semayang. Tapi dia tak masuk Islam. Sampai pada asyhadu an la ilaha illallah tu tak sebut senyap Contoh, kalau dia sebut, dia akan jadi Muslim secara zahir dia. Jadi dia ambil wuduk, ataupun dia memang suka ambil wuduk, dia tengok orang Islam ambil wuduk, dia pun ambil wuduk. Kenapa bekas air wuduk dia tidak memberi bekas? Pertama, wuduk dia itu sendiri tidak sah. Bila tidak sah, maka tidak terangkat adas. Bila tidak terangkat adas, maka air itu, kalau dia berwuduk, kita pergi tadah daripada tangan dia sekalipun, air itu boleh digunakan untuk tujuan bersuci. Sebab air dia menitik daripada anggota si musyrik yang berwuduk tadi, air itu tidak mengangkat adas. Kerana mengangkat adas perlukan niat. Orang kufar, niatnya tidak sah kerana dia tidak Muslim. Kalau air yang menitik daripada anggota wuduk dia pun tidak menjadi air mustakmal, apatah lagi air dalam tong air itu, yang dia cedok untuk tujuan dia berwuduk lagi-lagilah, tidak menjadi air mustakmal. Baik, hadza wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa baraka wa sallam walhamdulillahil alamin. Baik, sekadar itu dahulu para hadirin yang dirahmati Allah. InsyaAllah besok kita akan jumpa lagi pada pukul 5.45. Cuma saya sekarang subuh dah makin lambat. Saya nak tanya pendapat sahabat-sahabat, habis kelas syarifat pukul apa selalu?
Siapa yang ikut kelas Syarifat? 5.30. Daripada Masjid Syarifat ke sini sempat 15 minit? Sempat? Okey, jadi tak apalah. Kita mula dalam 5.45, 5.50 begitulah, supaya boleh sempat sampai siapa yang ikut kelas Syarifat Fauzi. Baik, sekadar tu dahulu, saya ada bawa nasi lemak. Jadi tuan-tuan kena ambil, habiskan, kalau tak habis siap, kerana itu adalah daripada hadiah Ustaz Zakwan, Jadi saya buat tadi, dia suruh saya buat 40, saya tadi sempat buat 26. Jadi sahabat sentalkan betul-betul, sebab Ustaz Zakwan beliau nak sedekah kepada kita lah. Sebab kebetulannya isteri beliau tidak sihat, jadi beliau berharap dengan sedekah itu Allah Ta'ala memberikan kesihatan kepada isteri beliau. Jadi kita sama-sama berdoa kepada Allah, moga-moga Allah memberikan kesihatan kepada isteri beliau di sini. Allahumma shfiha ya arhamar rahimin. Allahumma shfiha shifaan ajilan mubarakan fiha ya arhamar rahimin. Wa Allahumma shfiha ya rabbal alamin wa shfi kulla amradil muslimin bi barakati rasulik sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Moga-moga diberkati Allah. Jadi pakai-pakai ambil, jangan malu-malu, jangan malu-malu. Kalau tak habis siap, kalau tak habis siap. Sebab ada lagi 26, 36, ada lagi 14 yang berbaki. Besok saya buat lagi, untuk dihabiskan oleh para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu dahulu kita tangguh dengan kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wal muslimina kullihim ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ibadika at-tahirin wa ij'alna min ibadika as-salihin wa la taj'al min ansabina man yushriku bika ya arhamar rahimin wa la taj'al wala wahidan min auladina man asyraka bika ya arhamar rahimin. Ij'alna kullana muslimin, tawaffana muslimin, amitna muslimin, wa ba'asna ma'a sayyidil muslimin sayyidina wa maulana Muhammadin awwalil muslimin Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.